Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali balik dalam Mat Boy Channel. So kita kongsi apa yang kita nak kongsi. Okay, so hari ni kita tak nak cerita pasal apa? Pasal Cik Mim kita nak cerita lah. Cik Mim kita tak nak cerita. Siapa tengok daripada awal video tu tahulah siapa yang Cik Mim yang saya masukkan. Cik Mim kita tak nak cerita. Sebab apa? Kita tunggu, apa pun tak ada. Habuk pun tak ada. So pergi lantak dia. Cuma kita nakkan dia bagi satu penerangan lah. Dia tu siapa, dia daripada mana. Lepas tu semalam saya ada tengok live dia. Dia ada cerita pasal yang dia dari dia lahir kat Malaysia. Memang betul dia lahir kat Malaysia, tak nafikan. Memang betul kau lahir kat Malaysia. Aku pun pernah cakap kau memang betul lahir kat Malaysia. Kau lahir kat hospital mentakap pukul 1 lebih, 1 pagi, 1 lebih pagi macam tu lah kau lahir kan. Tapi aku tak ingat lah ke apa. Kau memang betul. Tapi aku nak beritahu kau, tak semestinya orang lahir kat Malaysia dia warga negara Malaysia. Itu kau nak kena tahu kan. Sebab ada netizen ni pandai kan. Diorang punya kerja semua AA+ punya netizen ni. Tu aku salute kat netizen ni. Orang check kau punya lesen tak ada, kau punya saman ada saman dekat Simpang Pulai ke mana tah. Lepas tu kau tak pergi mengundi. So macam mana tu? So kau memang betul lahir kat Malaysia. Tapi itulah aku nak beritahu kau. Ini pendapat aku lah. Kalau kau dah nak lahir pada waktu tu and kau bukan warga negara Malaysia and kau nak lahir waktu tu, takkan kerajaan nak hantar kau balik kat negara kau. Mau terkeluar kau kat mana-mana nanti. So dekat hospital mentakap lah. Betapa baiknya kerajaan Malaysia ni. Okay, so lepas tu kau ada buat live. Kau cakap kau dah buat report pasal kes rogol tu. Okay, bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau betul kau tak buat, Alhamdulillah. Maksudnya perempuan tu yang memfitnah kau lah kan. Sebab aku pun dah call perempuan tu. Maksudnya perempuan tu pun tipu aku lah. Tapi kalau betul, aku syorkan biar kita bagi PDRM, pihak-pihak yang bertanggungjawab selesaikan siasatan ni. Okay, so hari ni aku malas nak buat cerita pasal Encik Mim, sebab macam aku cakap tadi lah, tunggu, apa pun tak ada, habuk pun tak ada. So semalam lepas sahur aku dah tengok satu video ni lah. Pagi tadi kita tengok satu video pasal Encik Yus. Encik Yus ke Mat Yus ke macam tu lah. Dia ada cerita pasal diri dia, seorang Islam. Sebelum ni dia pun banyak mengkaji Al-Quran apa semua. Tapi dia convert jadi murtad. Korang semua jangan marah dia. Jangan marah dia, kita jangan hina dia, jangan maki dia. Dan kita sama-sama doakan untuk dia supaya balik ke pangkal jalan, balik ke agama yang satu lah, agama Islam. First kali saya nak cakap, saya bukan ustaz satu, bukan alim ulama, bukan seorang orang yang pandai dalam Islam. Tapi dalam video Encik Yus ni, yang murtad ni, dia ada dalam video dia ada buat satu video pertanyaan yang dia sendiri tak dapat nak rungkaikan pasal agama Islam. So aku dengan ilmu yang 20 sen ni, dengan ilmu yang tak seberapa ni, cubalah nak jawab, cuba nak bagi dia, kalau dia dapat video ni, cuba nak dia balik ke pangkal jalan, balik ke agama dia lah. Okay. Dia ada cakap yang dalam video tu dia ada cakap yang agama Kristian ni agama yang betul. Okay, agama yang betul. Lepas tu Jesus tu sebenarnya Tuhan, maksudnya Nabi Isa lah, yang diorang anggap tu Jesus orang tu adalah Tuhan. Okay, aku nak bagi tahu kau aku jawab satu. Untuk yang pasal Jesus tu, kau kata Nabi Isa tu adalah Tuhan, kenapa kau nak cakap dia Tuhan? Sebab kau cakap dia tak ada bapa. Okey, aku tanya kau. Kalau kau cakap Nabi Isa tu adalah Tuhan, habis tu Nabi Adam tak ada Tuhan, tak ada bapa, tak ada mak, manusia pertama. Kenapa kau tak nak anggap dia sebagai Tuhan kau?
Kenapa? Nabi Isa tu dia dilahirkan tanpa bapa. Semua disebabkan orang kata Allah punya kerja, Allah punya kekuasaan, Allah punya ketentuan. Adalah tu sebab kenapa Nabi Isa dilahirkan tanpa bapa. Tanpa bapa maksudnya mak dia memang tak berkahwin, tapi tiba-tiba Nabi Isa tu ada. So bagi aku itu salah satu kekuasaan yang Allah nak tunjuk. Allah boleh buat macam-macam apa yang dia nak, kun fayakun. Kalau dia kata jadi, jadilah. So kenapa kau tak nak anggap Nabi Adam dengan Hawa tu Tuhan, kan? Sedangkan Allah ni, Tuhan ni tidak diberanak dan tidak diperanakkan. Nabi Isa tu ada mak. Apa yang dia Tuhan? Habis kalau Nabi Isa tu Tuhan, Maryam mak dia? Cuba kau jawab. Itu satu. Lepas tu kau ada cakap kenapa dalam Islam ada cakap Islam tak menyembah berhala. Habis tu yang ramai-ramai orang pergi Mekah, pergi Masjidil Haram, pergi sembah kat Kaabah tu, kenapa? Aku nak bagi tahu kau. Itulah, kau kata kau kaji Al-Quran, kau kata kau kaji Islam, tapi macam mana benda macam tu pun kau tak tahu. Okay, first bagi aku first dalam Al-Quran ada cakap yang Allah memerintahkan semua umat Islam supaya menghadap kiblat, menghadap Kaabah, sebabnya itu adalah kiblat untuk umat Islam. So bagi aku semua kena menghadap Kaabah lah. Semua menghadap Kaabah. Kita bukan sembah Kaabah tu. Sebab kita semua umat Islam tahu Kaabah tu adalah bangunan. Tapi dia bukan tapi kita bukan sembah dia. Tapi kita bukan sembah dia. Tu kau kena tahu. Kita cuma ikut perintah apa yang Allah dah bagi kat kita. Kita ikut perintah dia. Kita ikut perintah Allah Subhanahu Taala. Kita bukan sembah berhala, bukan sembah bangunan, bukan. Kita bukan sembah pada huruf T ke apa ke, bukan. Kita ikut perintah, kita solat menghadap kiblat, sebab Kaabah tu adalah kiblat untuk umat Islam. Okey, itu satu. Lepas tu bagi aku kenapa mungkin kau rasa kau tengok live ke apa ke, kau tengok video, kenapa orang ramai solat dekat sekeliling Kaabah? Sebab mungkin bagi kau itu yang kau rasa kau kata umat Islam sembah. Sebenarnya aku bagi tahu kau, tempat-tempat antaranya mustajabnya berdoa dekat sekeliling Kaabah. So ramai orang Islam yang lepas dah tawaf ataupun sebelum tawaf ataupun nak masuk waktu, diorang buat solat sunat kat sekeliling Kaabah. Semua rebut-rebut nak pergi masuk ke depan Kaabah, ke Hajar Aswad, depan Hajar Aswad, sebab nak dapatkan makbulnya doa tu. So kau kena kaji betul-betul tu. Aku pun ilmu pun tak cukup. Ilmu aku baru 10%, 20%. Tapi apa yang aku tahu, aku cuba jawab. Yang tak tahu aku tak nak jawab. Lepas tu ketiga kau ada cakap pasal Nabi Muhammad punya Isra Mi'raj, naik ke langit tapi tak ada siapa-siapa jadi saksi. So macam mana orang Islam boleh percaya? Okey. Dalam Quran ada cakap, dalam Quran ada cakap pasal Isra Mi'raj ni, Nabi Muhammad naik je ke langit kedua, dia jumpa dengan Nabi Isa. So apa yang tak ada saksi? Dalam Quran ada cakap Nabi Isa, dia jumpa dengan Nabi Isa di langit kedua. Masa Isra ke Mi'raj aku lupa, tapi dalam Isra Mi'raj dia ada jumpa Nabi Isa dekat langit kedua. So apa yang tak ada saksi? Cuba beritahu aku, apa yang tak ada saksi? Lepas tu keempat kau ada cakap pasal apa ya, tentang waktu solat, tentang waktu solat kalau tak silap aku kan. Tentang waktu solat. Dalam Al-Quran tak ada cerita pasal tentang waktu solat. So aku pelik lah, apa yang tak ada cerita waktu solat kan. So aku buat kaji, ada jawapan dia kan. Dalam surah Al-Isra ayat 77 ada cakap pasal solat dan waktu solat. Lepas tu dalam surah Kaf ayat 39 pun ada cerita pasal solat.
surah Hud ayat 114 pun ada cerita pasal solat. Semua ni ada cerita pasal solat. Ini apa yang aku sempat kaji lah. So apa yang kau kata dalam Al-Quran tak ada cerita pasal solat. Kau jangan nak cuba memperdaya rakyat-rakyat, ataupun kau cuba nak memperdaya umat-umat Islam supaya jadi macam kau. Aku ada kawan ramai Cina, India, kawan-kawan masuk aku yang kawan-kawan yang agama lain aku ada. So diorang tak pernah apa macam nak attract aku ke attract kawan-kawan aku, tak pernah. Sebab kita respect each other. Tapi kau ni lagi teruk daripada orang. Kau dah lah murtad, lepas tu kau cuba nak ajar orang, kau cuba hasut, kau cuba buat cita-cita yang ngarut, kau tanya benda yang luar daripada otak pemikiran. Lepas tu kau buat jawapan kau sendiri. Mana boleh macam tu. Sedangkan apa yang aku pernah belajar, apa yang aku tahu, kita ni manusia ni pemikiran dia terbatas. Janganlah kita terlampau fikir kenapa ni. Biarlah, sebab itulah bezanya kita. Beza kita dengan Tuhan. Tuhan tu orang kata yang Maha Agung, Maha Esa. Kita ni hanya hamba. Kita hanya berfikiran terbatas. Jangan fikir luar daripada kotak. Kau tu jangan fikir luar daripada kotak, takut lama nanti gila. Lepas tu aku tengok anak-anak kau yang pijak Al-Quran. Janganlah ajar anak macam tu. Bahaya. Sebab apa bahaya aku cakap? Anak kau masih kecil. Masih sekolah rendah, masih sekolah. So nanti bila dia jumpa dengan kawan dia pun cerita, kawan-kawan lain pun ikut perangai anak kau. Kan jadi tak elok macam tu. Kalau kau nak murtad, bagi aku lah, bagi orang lain aku tak tahu. Bagi aku, murtad lah seorang-seorang. Tak perlu nak ajak orang lain, tak perlu nak kau buat cerita ngarut pasal Islam. Sedangkan Islam ni adalah agama yang benar. Aku pun tak tahulah kenapa, macam mana kau boleh jadi murtad. Lepas tu kau buat video, kau kata bila kau dah convert jadi Kristian ni, baru perangai kau elok, anak-anak kau tengok kau. Bagi aku lah, itu semua bukan pasal agama tau. Itu semua pasal sikap, pasal diri sendiri. Kalau kau masuklah agama apa pun, tapi kalau perangai kau tak betul, kau seorang je yang tak betul. Bukan pasal agama tu. Agama Islam dah ajar macam-macam dalam Al-Quran. Sebab tu orang cakap kita ni tinggal dua benda untuk kita pelajari, Al-Quran dengan Sunnah. Aku pun bukan ustaz, bukan baik. Aku pun ada buat benda jahat. Aku pun nakal. So kita sama-sama lah belajar. Ilmu ni takkan pernah habis. Tapi macam mana kau boleh cakap kau selalu kaji Al-Quran. Sebelum kau nak convert, kau selalu kaji Al-Quran. Tapi benda-benda macam tu pun kau tak tahu. So aku rasa dengan video ni aku dah dapat jawab soalan kau. Walaupun soalan kau ada 5 ke 6, tapi aku dapat jawab 3-4 soalan kau. Sebab yang lain tu aku tak tahu. So aku tak nak memandai-mandai, ataupun aku dah tak pandai tapi memandai-mandai. Itu bahaya. So aku rasa itu je lah kot untuk aku membidas soalan Cik Yus, Pak Yus, seorang murtad yang sebelum ni beragama Islam tapi sekarang dengan bangga ni jadi kafir. Aku rasa isu ni lagi bahaya ni daripada isu Encik Abdul Hamim. Tapi Encik Abdul Hamim, kita masih menunggu apa yang kita perlu tunggu. So tu saja. Aku rasa sekarang pun waktu dah nak masuk berbuka. So Assalamualaikum, selamat berbuka dan selamat berpuasa.